Saudara selamat pagi, Shalom. Saudara baik bagi saudara yang ada di ruang ibadah ini maupun bagi saudara yang beribadah di rumah. Saya menyampaikan salam sejahtera dan juga sekaligus selamat tahun baru di minggu yang ketiga di bulan Januari ini. 各位兄弟姐妹，早上好！在今天，我借这个机会跟大家问安。无论是在我们的教会之内的会众，或在家里的会众。 Saudara, pada kesempatan yang baik ini saya selaku ketua dari SCT Amanat Agung merasa bersyukur sekali mendapatkan kesempatan berjumpa dengan saudara melalui pelayanan khotbah hari ini. 借着这个机会，我作为大使命神学院的院长，很能够有幸来到当中，向大家传讲上帝的话语。 Untuk itu sekaligus saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya atas setiap dukungan yang saudara berikan kepada SCT Amanat Agung sampai hari ini, sehingga meskipun di masa pandemi yang hebat, STT ini atau seminari ini tetap bisa berjalan dengan baik, puji Tuhan. 同时也向大家感谢，在这个疫情的当中，你们一直不断的支持大使命神学院的一切的施工，以致即使在疫情当中，大使命神学院还是能够照旧的有活动。 Kiranya Tuhan terus memberkati saudara semua dengan semangat yang baru, meskipun hidup tidaklah sangat mudah. 但愿上帝不断的赐大家能力，即使当今的生活并不好过。 Seperti tema firman Tuhan pada pagi ini, yaitu membangun iman melalui pergumulan hidup. 就好像我们今天的那个主题，就是通过我们的生活挣扎建立信心。 Dan kita akan sama-sama belajar apa yang ingin Tuhan katakan kepada kita semua pagi ini. 我们一起学习今天到底上帝要对我们说什么。 Namun sebelumnya mari kita berdoa. 在之前，让我们一起祷告。 Hati kami sungguh rindu untuk mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada kami. 主啊，我们的心确实的渴慕聆听你要对我们说的话。 Dan hati kami sungguh siap sebagai tanah yang basah, yang siap untuk ditaburkan benih firman Tuhan 我们的 itu. 心也预备成为肥沃的土地，让你随时撒下种子。 Karena kami sungguh merasa bahwa hidup ini tidak bisa kami jalani tanpa Tuhan. 因为我们知道，如果没有主，我们不能够过着当今的生活。 Hidup ini terlalu berat untuk dijalani dari hari ke hari dengan berbagai tantangan yang terus muncul dalam hari-hari yang kami lalui. 当今的生活确实不好过，每一天的日子都好像非常沉重的。 Mendapati bahwa kami adalah anak Tuhan adalah satu anugerah yang sangat besar. 能够成为上帝儿女是一个莫大的恩典。 Karena itu bangunkanlah iman kami Tuhan supaya kami tetap percaya apapun keadaan kami, Tuhan ada bersama dengan kami. 因此，求主建立我们的信心，无论我们面对怎么样的情况。 Dan biarlah hari ini firman Tuhan akan meneguhkan kembali iman dan semangat kami. 并且今天的话语再次能够建立我们的信心。 Bagaimanapun keadaan dunia ini, kami harus optimis untuk menghadapinya, Tuhan. 无论当今的生活是如何，我们都要有乐观的心情去对待， Karena kami tahu bahwa Tuhan ada di sana. 因为我们知道上帝就在那里。 Bapa, pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya menyampaikan firman Tuhan ini bersama dengan penerjemahnya. 主啊，求你帮助你两位仆人，无论是讲的或是传的，能够成为你很有器皿， Supaya setiap kami dapat mengerti maksud dari setiap kebenaran yang diuraikan melalui firman Tuhan pada pagi ini. 好让我们每一个人能够通过今天的讲道，能够明白你的信息。 Ya Allah Roh Kudus, bekerjalah di tempat ini dan di dalam hati kami. 就圣灵在这里动工，在我们心里动工， Supaya kami dapat mengerti maksud dan kehendak Tuhan yang terdalam untuk kami jalankan dalam kehidupan kami setiap hari. 好让我们能够明白上帝那个高深陌生的话语，让我们能够 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉靠主耶稣圣名，我们祷告， Amin. 阿门。 Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Yeremia pasal yang ke-29, kitab Nabi Yeremia pasal 29 ayat 1, lalu dilanjutkan ayat 4 sampai ayat 9. Yeremia pasal yang ke-29 ayat 1, lalu dilanjutkan ayat 4 sampai ayat yang ke-9. 让我们一起打开圣经耶利米书第29章第1节，然后再接下去第4到第9节。 Saya akan membacakan terlebih dahulu di dalam bahasa Indonesia, lalu kemudian dilanjutkan dengan bahasa Mandarin. Demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam,
kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. 耶利米书第20章第1节，然后第4到第9节。先知耶利米从耶路撒冷寄信与被掳的祭司、先知和众民，并生存的长老，就是尼布甲尼撒从耶路撒冷掳到巴比伦去的。信上说：万军之耶和华以色列的神对一切被掳去的，就是我使他们从耶路撒冷被掳到巴比伦的人如此说：你们要盖造房屋，住在其中，栽种田园，吃其中所产的，娶妻生儿女，为你们的儿子娶妻，使你们的女儿嫁人，生儿养女，在那里生养众多，不致减少。我所使你们被掳到的那城，你们要为那城求平安，为那城祷告耶和华，因为那城得平安，你们也随着得平安。万军之耶和华以色列的神如此说：不要被你们中间的先知和占卜的诱惑，也不要听信他们所做的梦，因为他们托我的名对你们说假预言，我并没有差遣他们。这是耶和华说的。 Saudara, di tahun 2021 ini belum habis rasa lelah kita berhadapan dengan COVID-19 ini, tapi kita harus ditambah lagi dengan berbagai berita yang sangat buruk akhir-akhir ini. 各位兄弟姐妹，进入这2021年，我们还不能够摆脱以往那些沉重的日子，但是呢，进入新的一年，我们还有一些新的问题的产生和困难产生。 Kalau saudara melihat televisi, isinya itu silih berganti bicara tentang musibah dan bencana, saudara-saudara. 如果我们看电视的话，电视上的荧幕都是一些灾难或是灾祸。 Jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182, banjir dan tanah longsor di beberapa provinsi di Indonesia dan yang paling berat di Kalimantan Selatan sampai sekarang belum teratasi. Belum lagi kita juga baru mendengar ada gempa magnitudo dengan skala 6,2 skala Richter di Majene, Sulawesi Barat. 那么首先是斯拉维基飞机的失事事件，然后就在印尼各地的一些的水灾或者是地震，然后就有在那个苏拉威西的西部的一个强劲6点多的那个地震，这个很多的问题总接连而来。 Saudara, mungkin ketika mendengar berita demi berita ini, kita hanya termangu-mangu, ada apa sebenarnya dengan dunia hari ini? 当我们听到这些、看到这些新闻的时候，我们可能在想，到底这个世界要发生什么事情？ Belum selesai kita menjalani 1 bulan pertama, tapi sudah bertubi-tubi masalah itu datang berhadapan dengan kita. 这个1月份我们还没有走完，但是呢，问题呢一而再的迎来。 Maka tidak berlebihan jika saya katakan bahwa memang setiap orang sedang menghadapi pergumulan yang begitu berat dalam hidupnya, saudara-saudara. 所以并不过分。如果我说我们每个人都要面对一个非常沉重的生活， Termasuk kita. 包括我们， Kita menghadapi hari-hari yang kita tidak jelas besok itu akan terjadi apa. 我们所过的每一天，我们完全不知道明天会发生什么事情。 Hari ini kita ada di sini, tapi besok apa yang terjadi pada diri kita, kita tidak tahu. 今天我们在这里，但是明天会发生什么事情，我们完全不知道。
Saya pun juga mengatakan pada diri saya sendiri, hari ini saya bisa berkhotbah di mimbar ini, tapi setelah ini akan terjadi apa dalam hidup saya juga tidak tahu. 我也对自己说，我今天能够在这里讲道，但是明天我会发生什么事情，我自己也不知道。 Saudara, banyak orang pada hari ini mengatakan setiap hari kita seperti orang yang sedang berperang menjalani hidup 有 ini. 些人说，我们过的每一天就好像打仗一样， Yang kita lakukan, kita hanya berjuang untuk bisa bertahan. 我们所能够做的就是能够去奋力的支撑下去。 Saya ingat apa yang dikatakan oleh Ayub dalam pergumulan dia yang sangat hebat, saudara-saudara. 我记得约伯在他的沉重的交战中的时候，他所说的话。 Di dalam Ayub pasal yang ke-7 ayat yang pertama, terjemahan versi Douay Rheims dikatakan demikian. The life of man upon earth is a warfare. 一次，约伯记呢第7章第1节说：“人在世上岂无征战吗？” Jadi Ayub menggambarkan pergumulan yang dia hadapi sendiri ini menunjukkan sebagai sebuah perwakilan keadaan di dunia ini bahwa kita itu hidup di atas muka bumi ini seperti orang yang terus sedang berperang. 所以约伯描绘他的那个生活，就好像人活在世上一直不断的打仗一样。 Dan dalam keadaan itulah kemudian Ayub mengatakan, aku sesungguhnya tidak tahan dan ingin menyerah. 那么在这样的情形当中，约伯说他已经不能够支下去，他要放弃。 Kalau saudara membaca di ayat pasal 7 ayat 15 sampai 16 di situ dikatakan, sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. 以致约伯在第7章第15到16节说，他曾说我宁肯噎死，也宁肯死亡，胜似我一生的骨头。我厌弃性命，不愿永活。 Saudara, nada-nada putus asa seperti ini sedang disuarakan oleh banyak orang di seluruh dunia, termasuk saudara dan saya mungkin. 那么这种绝望的口气是每一个人的口中所散发出来的，就是当今世上的每一个人的口中。 Pada kenyataannya memang pergumulan itu sangat mungkin membawa kita pada kondisi putus asa, kita stres, kita depresi. 实际上，当天的生活也确实让我们感到压力重重，还有抑郁。 Nah, dalam keadaan yang sangat berat itulah kemudian yang ada terpikir di dalam pikiran kita itu hanya satu. Bagaimana keluar dari pergumulan ini dan kembali menjalani hidup yang normal lagi. 那么在这样的沉重的情形当中，生活当中，我们脑海中只有一个问题：我们什么时候才能够走出这些困难，过着平常正常的生活？ Makanya semua orang di seluruh dunia hari ini termasuk saudara dan saya mungkin yang kita harapkan adalah kapanlah ini cepat selesai pandemi ini. Cepatlah vaksin itu diberikan seolah-olah dengan vaksin itu jalan keluar, vaksin itulah satu-satunya jalan keluar yang kita tunggu-tunggu. 以致当今很多人，包括我们在内，就是想说，这些问题，这个疫情什么时候能过期呢？这个疫苗什么时候能够成为每一个人能够生存的一种希望呢？ Saudara, itulah sebenarnya yang digambarkan dalam bacaan Alkitab kita pagi ini sebagai dasar khotbah saya bagi saudara-saudara pada pagi hari ini. 那么这一切问题的究竟就成为我今天要对大家讲到的一个基础。 Pada saat itu dikatakan bahwa bangsa Israel ini sungguh amat sangat bergumul dengan hebat ketika mereka tiba di tanah pembuangan. 那么当时的以色列人，当他们进入被掳之地的时候，他们处在那沉重的压力当中。 Pada saat itu saudara-saudara mereka baru saja tiba di tanah Babel setelah Yerusalem berhasil ditaklukkan oleh Babilonia kira-kira tahun 597 sebelum Masehi. 那时候他们刚刚进入被掳之地，这个地方呢，其实是这个巴比伦人跟亚述人征战的时候所遗留下来的，就是在主前500年前。 Nah, dalam kekalahan yang parah itu dikisahkan bahwa bangsa Israel ini baik pemimpin-pemimpinnya dikatakan tua-tua, imam-imam dan bahkan nabi-nabi serta banyak rakyat digiring melintasi padang pasir kira-kira 500 mil atau 750 km ke pengasingan di wilayah Babilonia. 那么在这种的战败当中呢，以色列民无论是领袖们，或者是长老们，或者是人民们，他们被引入、被带领进入那个流放之地。 Saudara, jelas kondisi ini membawa mereka terpisah jauh dari tanah mereka, dari sanak saudara mereka yang masih tertinggal di Yerusalem, dan tidak ada seorang pun di tanah asing itu yang mereka kenal.
那么这样的情形呢，使他们远离了他们自己的地方，还住在耶路撒冷的一些亲人，或者在异地，他们不能够没有任何认识的人，连他们的言语或文化都不知道。Belum lagi mereka harus berhadapan dengan kondisi bahasanya mereka tidak mengerti, budayanya mereka tidak paham, makanannya mereka tidak doyan, saudara-saudara. 这样的地方的语言他们不懂，文化和食物他们也感到陌生。Belum lagi di wilayah itu mereka hidup dengan dikelilingi berbagai berhala dari orang-orang Babel. 那么更何况那个地方到处都有那个巴比伦人所拜的偶像。 Itu sebabnya saudara mereka merasa sangat tidak betah, kepingin pulang ke tanah mereka 所以 sendiri. 他们感到非常的不习惯，他们想要尽快的回到他们自己的地方。 Mereka ingin pulang ke Yerusalem tetapi tidak bisa. 他们想回到自己的家，但是不能够。 Saudara, menurut catatan sejarah, kemungkinan besar orang Babilonia ini menempatkan orang-orang buangan ini di wilayah dekat sungai Kebar. 那么根据历史的记载呢，这个巴比伦人很可能是将这些被掳的人放在那个加巴鲁河边。 Nah, wilayah dekat sungai Kebar ini sebenarnya merupakan satu tempat area yang sudah sangat hancur oleh karena perang yang terjadi antara Babel dan Asyur sebelum orang-orang buangan ini datang. 那么这个巴卢河边呢，是以前巴比伦人跟亚述人征战的时候残留下来的地方。 Jadi kondisi dibuang atau hidup terhina di tanah pembuangan itu saja sudah menjadi beban moral tersendiri dalam hidup mereka. 这样被掳的情形，或者是被掳之地的卑微的地方呢的生活呢，成为他们精神的负担。 Dan sekarang harus ditambah dengan hidup terasing, dengan harus mengerjakan tanah bekas perang yang sangat gersang. 再加上呢，住在这个流放之地呢，在那个干旱无水的地方，他们要做苦 Lalu 工。 mereka katakan, adakah kemalangan yang lebih parah dari ini? 你知道他们说有比这些更不幸的事情吗？ Itulah sebabnya mereka benar-benar tidak bisa terima dengan situasi baru yang mereka hadapi. 也让他们真正不能够接受他们所面对的这种新的情形。 Hati mereka betul-betul memberontak dan marah. 他们的心抗拒并且愤怒， Mereka tersiksa oleh rasa tidak betah dan ingin kembali pulang ke tanah mereka sendiri. 他们感到受折磨，并且要尽快的回到他们自己的地方。 Jadi setiap hari mereka stres dan hanya bisa berangan-angan saja. 所以他们每一天都处在压力重重的地方，一直幻想着要回家。 Mereka sambil meratap, mengingat tentang kebun anggur yang mereka pernah tanam di tanah perjanjian itu. 他们甚至在那里哀哭，并且回想他们以往在那边所栽种的葡萄园。 Mereka ingat akan festival-festival yang mereka buat untuk merayakan hasil panen. 他们也记得当丰收的时候，他们所庆祝的一些时节。 Mereka juga ingat bagaimana mereka membawa korban untuk dipersembahkan kepada Allah di bait suci. 他们也想着他们怎么样的将他们的丰收献给上帝。 Namun semua kebiasaan itu tidak ada. 但是这一切的习惯都已经不在了。 Dan sekarang mereka hidup di tanah pembuangan yang tidak jelas untuk apa mereka hidup di sana. 于是现在他们活在被掳之地当中，他们完全不知道他们应该做什么。 Saudara, sebenarnya kondisi ini more or less atau lebih atau kurang itu mirip dengan kita meskipun situasinya tidak persis sama. 那么这样的情形跟我们非常的相似，即使那个情况不一定是一样的。 Sama seperti kebanyakan kita, saudara-saudara, kita tidak suka apabila kenyamanan itu dicabut satu-satu dari hidup kita. 就好像我们每一个人，我们不想也不要我们的舒适的感觉，一点一点的被夺取。 Bukankah itu sama dengan keadaan kita sekarang? 那么这样的生活不像我们一样吗？ Begitu banyak ketidaknyamanan yang kita rasakan hari ini. 我们今天感到诸多的不方便， Kita beribadah tidak bisa di rumah Tuhan, sebagian besar di luar. 我们敬拜不能够在上帝的家，一部分要在家里。 Untuk studi juga susah seperti di STT Amanat Agung, segala sesuatu harus dengan online dan itu amat sangat sulit dilakukan. 那么教书上学也是很困难，就好像在大学院、神学院完全都要在线上。 Untuk bekerja kita juga sangat tidak nyaman karena begitu banyak regulasi tentang bekerja dan berusaha hari ini. 那么要做工也不容易，因为到处都有很多的限制和规律。 Kita yang biasanya bisa pergi berlibur saat ini tidak bisa pergi berlibur sama sekali karena untuk traveling begitu banyak hal yang harus disiapkan dan
kemungkinan besar juga ditolak 我 perjalanannya. 们平常可能会去旅游，但是现在旅游也受到限制，因为有很多的规矩或是条例，我们必须守的。 Saudara, ketika kenyamanan itu dicabut dari hidup kita, kita pasti ada rasa tidak terima. 当我们的生活当中失去这样的舒适感的时候，我们感到非常的不舒服， Dan sama seperti bangsa Israel. 就好像以色列人一样。 Nah, biasanya kondisi seperti ini akan kita lemparkan kesalahan itu kepada Tuhan biasanya. 通常这样的情形，我们把一切的过错完全的归咎于上帝， Karena mereka berpikir bahwa Allah ikut berkontribusi atas keadaan yang sangat sulit yang mereka alami saat itu. 因为他们觉得他们现在所处的困难时代，上帝也有份。 Itu sebabnya kemudian mereka kecewa kepada Allah yang tidak segera menolong dan membebaskan mereka atau mengembalikan kenyamanan mereka, yaitu dengan pulang kembali ke tanah perjanjian. 以致他们对上帝非常的失望，因为上帝没有即刻的帮助他们，带你们回到他们自己的 Tidak 地方。 ada orang yang bisa terima dengan mudah sebuah normal yang baru. 那么每一个人不容易的接受一个新的常态， Seperti juga kita hari ini 就 sebenarnya. 好像我们当今一样。 Nah, kondisi iman kepada Allah yang sangat goyah itu kemudian dimanfaatkanlah oleh para pengajar-pengajar palsu atau guru-guru palsu untuk memberitakan kebohongan atau hoax yang kita kenal sekarang. 那么他们处在这样的信心动摇的情形当中的，就被这些假教师或者假先知利用来为传讲一些假的信息。 Saudara, nabi-nabi palsu ini atau guru-guru palsu ini kemudian memberikan janji-janji yang juga palsu kepada mereka dengan mengatakan bahwa keadaan mereka yang dibuang itu tidak akan berlangsung lama. 那么这些假教师和假先知对他们讲了假的预言，跟他们讲说这样的情形不会持久，他们就要立刻就会回到自己的基地方。 Dan mereka katakan kesusahan ini akan segera berakhir dan kalian semua nanti akan segera pulang ke Yerusalem. 他们的这些假教师对他们说，这些事情一切都会过去，你们很快的就回到你们自己的地方。 Saudara, karena berita dari guru-guru palsu ini sesuai dengan keinginan pendengaran mereka, maka mereka jadi percaya sekali. 因为这些假教师所说的跟他们心里所想的是一样的，因此他们深信这些假教师所说的。 Itulah sebabnya mereka tiap hari tidak melakukan apa-apa, hanya duduk-duduk, menangis, meratap di pinggir sungai, menjalani hari-hari tanpa melakukan apa-apa. 因此每一天他们过做的生活就是那个闲坐在那边，或者是一直哭泣坐在河边，一直的想着要回家。 Bahkan ada seorang penafsir dengan sangat cermat mengatakan bahwa mereka bahkan tidak mau membongkar barang bawaan mereka, tidak mau mendirikan tenda untuk mereka tinggali, karena mereka ingin segera pergi meninggalkan tempat itu. Begitu mereka dengar bahwa hari itu mereka diizinkan pulang, mereka akan segera pulang. 以致那个一个解经家说呢，他们甚至连他们所带的东西都不要整理，也连那大棚给自己住都不愿意，因为他们听见那个假教师的信说，因为今天他们就许可他们回到他们自己的家里。 Saudara, keadaan bangsa Israel ini sungguh memprihatinkan dan sekaligus memperlihatkan betapa mudahnya iman itu goyah, dan ketika iman itu goyah, betapa mudahnya pikiran ini dikuasai oleh semua berita palsu yang kita dengar. 那么这些以色列民的情形呢，实在是令人心痛。同时呢，也让我们意识到呢，这样处在这样的强烈的挣扎当中的事情，是何等的不容易。 Nah, jadi masalah yang berat dalam hidup kita itu cenderung membuat kita melakukan seperti yang bangsa Israel ini lakukan, 以致 saudara-saudara. 我们在这样沉重的情形当中，我们所做的就好像以色列人所做的一样， Yaitu berkeras untuk bisa kembali dalam keadaan sebelum masalah datang, 就是固执的要回到我们以前的生活， kehilangan akal sehingga tidak mau melakukan apa-apa, 失去理智，以致不愿意做任何事情， mudah termakan oleh banyak berita hoax atau kebohongan, 容易被假教师所欺骗， dan klimaksnya tidak lagi percaya kepada Tuhan. 而最高峰就是不再相信上帝。 Itu adalah tahapan-tahapan ketika orang mulai runtuh imannya, saudara. 这是一个阶段一个阶段，怎么样的使一个人的信心完全的崩溃？ Dan banyak mungkin di antara kita dalam proses masuk ke jalan yang keliru itu. 那么我们很多人也可能会进入这样的错误之区。 Satu kali ada seorang jemaat mengatakan kepada saya, aduh rasanya saya sudah tidak bisa berdoa lagi, Bu, katanya. 有一天，那个会众对我说：“传道，我好像不能够再祷告了。”
Saya tidak tahu harus bicara apa lagi kepada Tuhan. Rasanya sudah capek dan Tuhan tetap diam, katanya. 我已经不知道要对上帝说什么话，我已经很累了，当时好像仿佛上帝没有听见。 Nah, saudara perhatikan bahwa dalam situasi yang sangat kosong hati, situasi hati yang sangat kosong, iblis bisa memanfaatkan kondisi ini agar hidup kita makin morat-marit, agar hidup kita makin stres, agar hidup kita makin tidak punya pengharapan. 那大家要注意一下，在我们这种空虚的心灵当中，魔鬼能够使用这些情形，让我们能够加添我们的压力，能够加添我们的那个抗拒感。 Ada satu pernyataan yang dikatakan oleh seorang bapak gereja abad ke-15 bernama Thomas A. Kempis. 那么有一句话是一个 Thomas A. Kempis 所说的，就是他在15世纪的教父。 Dia katakan kita harus berjaga-jaga dalam doa agar iblis tidak berkesempatan untuk mengalahkan kita. Karena iblis itu tidak pernah tidur, tetapi terus bekerja mencari siapa yang dapat ditelannya. 他说我们要警醒祷告，因为呢，那个魔鬼会使用一切的机会来击败我们。然后因为呢，魔鬼是不会睡觉的，他随时随地找机会来吞刺能够吞刺的人。 Saudara, ketika iman kita lemah, sesungguhnya kita sedang menyediakan diri untuk menjadi lahapannya iblis. 在我们这样的软弱的情况当中，我们是要拱手给那个魔鬼来吞刺我们。 Nah, itulah sebabnya ketika Yeremia yang saat itu masih tertinggal di Yerusalem, dia tidak termasuk nabi yang diangkut pada saat itu, mendengar kondisi iman bangsa Israel yang sangat labil itu, lalu segera dia melayangkan surat kepada mereka. 当时呢，住在耶路撒冷的耶利米听见这样的情形，他在以色列民的情形呢，他就看到他们不稳的信心，他就即刻的写信给他们。 Saudara, kontras dengan ajaran para guru palsu itu, Yeremia dengan terus terang mengatakan bahwa mereka akan tinggal di tanah pembuangan itu dalam jangka waktu yang sangat lama. 跟这些假教师不同的是，耶利米很直截了当的对他们说：“你们要住在那个地方，住一个很长的时间。” Karena Allah telah menetapkan bahwa mereka akan dibuang di tanah Babel itu selama 70 tahun. 因为上帝已经预定了，他们要在他们被掳到被掳之地住70年。 Saudara, 70 tahun itu sudah ganti generasi, saudara-saudara. 70年已经是转代了， Dan artinya itu waktu yang sangat panjang. 意思是说是很长的时间。 Nah, itulah sebabnya Yeremia mengatakan bahwa mereka harus mengubah cara pikir mereka dalam melihat hidup mereka yang sekarang. 因此呢，耶利米对他们说：“你们要改变你们的观念来看当今的生活。” Terus-menerus merindukan Yerusalem dengan cara menangisi situasi yang mereka hadapi saat itu tidak akan memberikan manfaat apa-apa sama sekali, malahan jiwa mereka akan semakin tertekan. 那么不断的思念耶路撒冷和面对的一些的问题哭泣是完全没有用的，并且能够反而加添他们心里的压力。 Dan disitulah kemudian Yeremia mengatakan satu-satunya cara yang akan membuat segala sesuatu menjadi baik adalah membangun kehidupan yang normal dengan berpikir bahwa the exile is a home, bahwa sesungguhnya tempat pembuangan itu adalah rumahmu yang sekarang. 因此耶利米对他们说，唯一能够使一切变好的方法，就是要建立正常的生活，将被掳之地当作家。 Saudara, dengan kata lain, bangsa Israel harus untuk belajar terima, beradaptasi dengan kehidupan normal yang baru. 那换句话说呢，以色列民要学习去适应这个新的生活。 Ini kata yang sangat familiar di telinga kita. Kita hidup di normal yang baru, sama kan? 这个是一个我们很时常听见的一个字，就是我们活在新常态中。 Tetapi memang hidup di normal yang baru itu benar-benar tidak mudah, harus berubah cara pikirnya. 但是活在新的常态中不容易，因为我们要改变我们的思维。 Nah, bagaimana mengubah cara pikirnya itu? 我们要怎么样的改变我们的思维呢？ Pada bagian pertama suratnya ini kemudian Yeremia mengatakan agar mereka segera membangun dan mendirikan rumah untuk didiami, menanami kebun dan menikmati hasilnya, menikah dan memiliki anak, menikahkan anak-anak mereka dan jadilah banyak.
那么因此，在耶利米书的前一部分，他说，耶利米命令他们要盖造房屋，住在其中，栽种田园，吃其中所产的，娶妻生儿女，为你们的女儿子娶妻，使你们的女儿嫁人，生养众多。Saudara, semua yang Yeremia katakan ini adalah aktivitas jangka panjang, yaitu tinggal dan menjalani hidup sebagaimana mestinya, seperti yang pernah mereka lakukan di tanah perjanjian. 那么耶利米所说的是一个长期的一种活动，就是要过着像在耶路撒冷所过的生活一样。 Bagi kebanyakan orang yang mendengar atau membaca surat itu, mereka merasa ini ide yang gila. 对于很多人，他们觉得这样的一个意见呢，是一个很疯狂的。 Bagaimana bisa hidup normal di tengah kemelut kehidupan atau pergumulan hidup yang sangat tidak masuk akal ini? 在那个生活的挣扎当中，在一些的问题当中，怎么样能够过着正常的生活呢？ Kalau di tanah perjanjian semua fasilitas sudah ada, 如果在应许之地，一切的设备都有了， tentu mereka bisa hidup dengan normal. 当然他们能够过着正常生活。 Tetapi di tanah pembuangan ini tidak ada apa-apa. 但是在被掳之地，什么都没有， Bagaimana bisa hidup dengan 他 normal? 们怎么样过着正常生活呢？ Tetapi Yeremia katakan tetap hidup seperti itu. Menikah, nikahkan anakmu, dirikan rumah, tinggal di sana. 但是耶利米这样说，你要这样子做，你要在你盖造房屋，在那边娶妻生子，生养众多。 Saudara, dengan sekuat tenaga Yeremia berusaha untuk meluruskan pikiran mereka dan dengan keras menegur sikap mental mereka yang lembek berhadapan dengan pergumulan hidup itu. 那么耶利米呢，尽力的去改变他们这样的观点，并且呢，严厉的指示他们，叫他们能够改变。 Karena sesungguhnya Yeremia tahu persis bagaimana Tuhan Allah yang mereka panggil Yahweh itu memimpin perjalanan mereka sejak keluar dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. 因为呢，耶利米知道他们所敬拜的上帝耶和华，他怎么样带领他们走过那个荒野，进入应许之地。 Dan di sepanjang perjalanan itu Tuhan mendidik mereka dengan keras. 那么在这个长途的道路中呢，上帝一直不断的教导他们， Supaya satu saat bangsa ini akan menjadi bangsa dengan mental baja. 那么以致有一天呢，这个民族呢，能够成为一个有铁一般硬信心的民族。 Jadi meskipun diterjang oleh angin yang kencang, dibakar oleh api yang panas, diterjang oleh ombak yang tinggi, mereka tetap bisa bertahan karena selalu ada Tuhan di sana yang mereka ketahui. 以致他们即使经过狂风的袭击，经过烈火的焚烧，或者是巨浪的冲击，他们都能够支撑下去。 Dan buktinya 40 tahun mereka jalan putar-putar di padang gurun itu, melewati berbagai perang demi perang, dan hidup nomaden dari satu tempat ke tempat yang lain, bisa hidup dengan baik. 所以呢，他们在旷野40年，他们经过了很多的事情，经过一些战争，经过种种的问题，但是呢，他们都能够经过这一切，他们能够活得好好的。 Dan bahkan Tuhan mengatakan kepada mereka, perutmu tidak akan lapar, pakaianmu tidak akan lapuk, kasutmu tidak akan rusak. Dan Tuhan betul-betul menggenapi janjinya 也 itu. 就是上帝说，你们的肚子不会饿，你们所穿的衣服也不会穿破，你们的鞋子也不会穿坏。那是上帝已经证明 Saudara, 了这一点。 sesungguh-sungguhnya berkali-kali Tuhan Allah itu telah membuktikan bahwa tidak ada tempat yang sangat buruk di mana Tuhan tidak ada. 所以上帝已经证明了，即使他不在的地方，没有任何地方是更恶劣的。 Dan nyatanya mereka bisa melewati semua kesulitan yang panjang itu dan tiba di tanah perjanjian dengan selamat. 事实上，他们能够经过这一切，能够平安顺利进入应许之地。 Meskipun dalam perjalanan itu ada juga yang mati, ada juga yang terkena penyakit, ada juga yang harus mati karena perang dan berbagai pergumulan. Tapi toh Tuhan tetap membawa mereka ke 即 tanah 使 perjanjian. 他们很多人在当中呢，有些人死去，或是战死，或者是一些生病死，但是上帝还是继续带领他们进入应许之地。 Jadi bangsa ini benar-benar lupa bagaimana Tuhan memegang erat tangan dan hidup mereka. Bahkan ketika mereka ada di dalam keadaan yang jauh lebih buruk, jauh lebih sulit dari yang mereka rasakan di tanah pembuangan itu. 因此，他们已经完全忘记了上帝怎么样紧握他们的手，进入一些比现在的情形更恶劣的情形。 Dan disitulah Yeremia katakan, sesungguhnya kamu harus putar
memutar cara pikirmu melihat hidup dan pergumulan. 所以呢，耶利米对他们说：“你们要转变你们的那个想法。” Lalu pada bagian yang kedua, saudara-saudara, Yeremia katakan di ayat yang ke-7, dia katakan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana engkau dibuang, dan berdoalah untuk kota itu sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. 那么第二呢，就是耶利米对他们说：“你们要为那城的求平安，为那城祷告耶和华，因为那城得平安，你们也随着得平安。” Saudara, tahukah Anda apa yang dipakai oleh Yeremia untuk kata kesejahteraan di dalam ayat ini? 2 kali diulang. 你知道耶利米是用什么话来描绘这里所说的平安吗？ Yeremia menggunakan istilah shalom, saudara-saudara. 那么耶利米使用shalom， Kata yang sangat sering kita dengar apabila memulai ibadah, kita sering sapa orang dengan kata shalom. 就是我们每次敬拜之前呢，我们会跟大家打招呼，跟大家说 shalom。 Saudara, kata shalom ini secara literal berarti being whole, menjadi utuh. 那么 shalom 呢，在字面上的意思就是要成为完整， Atau dapat juga diartikan sebagai universal flourishing atau berkembang secara universal. 或者是一个普遍的繁荣。 Kata shalom ini juga berarti to grow well, to be healthy, yaitu bertumbuh dengan baik, menjadi sehat. 那么 shalom 也可以意味着要成长得很好，能够成为健康。 Dalam kata kesejahteraan ini mengandung arti tidak ada yang akan kurang, tidak ada yang terputus, semua akan bertumbuh, berkembang dengan baik dan menjadi sehat. 那么在这样的情形当中呢，一切都不会中断，一切都能够成长得很好，一切都能够变得很好。 Lebih jauh lagi saudara-saudara, di dalam sastra Ibrani, kata ini sebenarnya memiliki nuansa merujuk kepada komunitas yang relasi dan keberadaannya itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan tujuan Tuhan. 那么在希伯来的文学中呢，这句话是指他们的关系和处境合乎上帝的旨意和目的。 Artinya hidup mereka sebagai komunitas bangsa Israel di tanah pembuangan itu sama sekali tidak berada di luar dari kehendak Allah. 也就是说，他们在那里的处境完全不会脱离上帝的控制。 Dan apapun situasi yang mereka hadapi saat itu, Allah memiliki rencana dalam hidup mereka. 而且他们所面对的一切的情形，上帝都有其美意。 Maka kemudian di sini Yeremia menggunakan istilah berdoa untuk mendatangkan shalom itu. 一次，耶利米在这里说：“你要祷告来，为要带来平安。” Saudara, doa adalah ekspresi terkuat dari relasi seseorang dengan Tuhan. 那么，祷告呢，是一个与上帝之间的关系的一个最强烈的表现。 Itu sebabnya dapat dikatakan bahwa doa juga merupakan ekspresi iman terkuat dari seseorang. 那么，也可以说，祷告是我们信心的最强烈的表现。 Tidak mungkin seseorang berdoa jika dia tidak beriman kepada pribadi yang menjadi tujuan doanya, bukan? 一个人不可能像一个他不是相信的位格祷告。 Nah, yang menarik pada bagian ini, saudara-saudara, 在这部分有趣的是， Yeremia mengaitkan antara doa dengan kesejahteraan kota tempat pembuangan itu. 那么耶利米使用祷告跟在被掳之地的求平安，那城求平安连在一起。 Jadi Yeremia tidak mengajarkan mereka berdoa agar mereka segera dibawa pulang. Jangan 70 tahun Tuhan, coba tawar kepada Tuhan. Mungkin bisa 10 tahun, mungkin hanya 5 tahun. 但是呢，耶利米从来不会教导他们，只为这祷告，或者是在被掳之地不要70年，或者可能讨价还价10年好吗，或是几年。 Tetapi Yeremia tidak mengajarkan mereka mengambil pola doa Abraham ketika Abraham tawar-menawar untuk Sodom dan Gomorra, saudara-saudara. 耶利米呢也没有教导他们像亚伯拉罕的祷告，就是当时亚伯拉罕面对所多玛和俄摩的情形，他跟上帝讨价还价。 Tetapi doa yang diajarkan oleh Yeremia kepada bangsa Israel itu supaya Tuhan mendatangkan kesejahteraan di tengah tanah pembuangan itu. 那么耶利米教导那个民的祷告，就是让上帝为那的地方带来平安。 Pada bagian ini seorang penafsir mengatakan bahwa Yeremia berupaya untuk mematahkan pikiran orang Israel bahwa shalom itu hanya ada di tanah perjanjian. 那么耶利米也教导他们说，
要教他们中断他们的思想，以为那个 Shalom 是在以色列地方或是应许地方。Di sini Yeremia mengajarkan kepada mereka bahwa sesungguhnya shalom atau being whole atau kesejahteraan itu bisa kau temukan dimanapun, termasuk di tanah pembuangan ini, termasuk dalam pergumulanmu yang hebat. Di situ pasti ada shalom. 那么耶利米要教导他们，这个 Shalom 就是一个成为完整或者是平安，是他们随时随地都能够找到，不只是在被掳之地，就是在任何恶劣情形都能够得到这个平安。Saudara, sebenarnya ini berita yang sangat hebat dan luar biasa bagi kita terutama yang menghadapi masa pandemi seperti sekarang. 实际对于我们这些在当今面对一些疫情的人呢，这个是非常强烈的信息。 Kenapa kita tidak berdoa supaya sejahtera Tuhan ada dalam masa pandemi ini? 为什么我们在这个疫情当中不向神求平安呢？ Supaya kita bisa tetap beraktivitas seperti halnya yang Tuhan mau. 好让我们能够过着惯例的活动，就要像上帝所要。 Meskipun cara kita beraktivitas sangat berbeda dengan masa yang lalu. 即使我们所一切的活动跟以往的活动不一样， Tetapi kita bisa karena kita tahu bahwa ada sejahtera Tuhan dalam masa ini. 但是我们知道在疫情当中有上帝的平安。 Saudara, nasihat Yeremia ini seharusnya mengubah konsep berpikir kita tentang apa yang kita minta dalam doa kita. 那么耶利米的劝勉呢，应该能够改变我们祷告当中的那个心态， Terutama saat kita menghadapi pergumulan yang sangat panjang dan berat seperti 特别是 sekarang. 当我们面对一个长期的挣扎， Kita tidak tahu berapa lama lagi kita ada di dalam situasi 我 ini. 们不知道我们在这样的情形当中还要多久的时间。 Dan kita akan semakin tertekan kalau kita hanya sekedar nunggu waktu untuk kembali ke masa yang sebelumnya. 如果我们只是一等再等的情形当中呢，我们就想要回到以前的日子，这个是非常沉重的。 Kita ada di masa ini tidak di luar kehendak Tuhan, saudara-saudara. 我们在这样的当今的时期当中，一切都在上帝的旨意当中。 Apakah Tuhan tidak tahu kita susah? 上帝难道不知道我们痛苦吗？ Apakah Tuhan tidak tahu kita sungguh sangat tertekan? 上帝难道不知道我们确实非常的受压力吗？ Apakah Tuhan tidak tahu bahwa kita ingin pulang ke masa yang sebelum ini? 难道上帝不知道我们想回到我们以往的日子吗？ Dia tahu, 他知道， tetapi dia katakan tinggal dalam keadaan itu. 但是他却说你要住在这样的情形当中。 Saudara, kondisi ini, situasi ini dalam perenungan saya teringat dengan satu ajaran yang diberikan oleh Bapak Gereja Agustinus. 那么这样的情形让我想起了一个叫神父，就是奥古斯丁。 Dalam satu bagian dalam Rule of Prayer yang dia tuliskan di nomor yang keempat, dia bicara tentang pencobaan dan doa. 在一本书中呢，他有写关于一个试炼或是试探。 Kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia kira-kira pernyataannya demikian. 如果翻译成印尼文，大概是这样子： Pencobaan memang bisa membuat kita menjadi baik. 那么试炼呢，确实能够使我们变得更好。 Tetapi karena pencobaan itu berat dan menyakitkan, 但是由于这个试炼太沉重了，太痛心了， maka biasanya kita berdoa agar pencobaan itu disingkirkan dari hidup 以致 kita. 我们平常的祷告就是让这个痛苦能够挪移。 That is a common prayer. Itu adalah doa yang sangat umum yang diucapkan oleh setiap orang percaya. 这是一个很普遍的祷告，是每个信徒都会这样祷告的。 Dan dia katakan tidak salah berdoa demikian. 他说这样祷告并没有错， But why? Tapi kenapa kamu tidak berdoa seperti ini yang diajarkan? 但是你们为什么呢？为什么不要像我所教的祷告？ Dan apa yang dia katakan berikutnya ini menurut saya senada dengan apa yang Yeremia katakan dan menjadi berita kita di pagi ini. 以致他所说的跟我们今天所听的耶利米的话也是一样的。 Dan di situ Agustinus melanjutkan, but why we are not praying as Jesus' own prayer in Gethsemane? 为什么我们不像耶稣在客西马尼园的祷告一样呢？ Let this cup pass from me, nevertheless, not my will, but thine be done. 求你让这杯挪移，但是不要依旧按照我的意思，而是照你的意思。 Saudara, di sini Agustinus mengatakan, tetapi mengapa kita tidak berdoa seperti
doa Tuhan Yesus pada waktu dia di 那这里 Getsemani. 奥古斯丁说：“你们为什么不要像耶稣在克西马的祷告一样的 Dia 祷告呢 katakan, Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu daripada-？” 他说：“父啊，若可以的话，求你将这杯挪移， Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang 但是 jadi. 不要照我的意思，而是照你的意思。” Lalu kemudian di bagian akhirnya Agustinus mengatakan, just stay in your hardship and you should be whole. 他说：“你要坚持在你的那个痛苦当中，然后你就能够成为完全。” Dia katakan, tetaplah tinggal dalam kesulitan dan kesusahanmu, dan kau akan tetap utuh dalam keadaan sejahtera. 他说：“你要在你的痛苦当中支撑下去，那么你就能够成为完全的人，成为平安的人。” Saudara, tidakkah firman Tuhan ini luar biasa memberikan kepada kita gambaran yang benar tentang bagaimana kita beriman kepada Tuhan? 那么上帝的话语不是很清楚教导我们怎么样的对上帝存着信心呢？ Stay in our hardship time. Tetap tinggal dalam keadaan yang sulit ini sambil tetap percaya kepada Tuhan bahwa Dia tidak tinggalkan kita. Itulah iman. 在我们当今的痛苦当中支撑下去呢，然后仰望上帝，那就是我们的信心。 Dan kita tetap bisa melihat apapun yang terjadi dalam hidup saya, hidup semua orang di dunia ini tetap dalam kehendak Tuhan. 我们就会看到我们的情形，世上每个人的情形都在上帝的旨意当中。 Karena ini adalah kehendaknya, maka Tuhan tidak akan lepas tangan. 因为这是上帝的旨意，那么上帝完全不会放手。 Mari kita bangun iman kita seperti ini, saudara-saudara. 让我们要这样建立我们的信心， Supaya kita bisa jalan lagi dengan baik, menatap masa depan. 好让我们能够好好的仰望未来。 Tuhan memberkati saudara. 上帝祝福大家， Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. 主，我们实在感谢你所赐的话语。 Ampuni kami kalau selama ini kami salah di dalam kami membangun iman kami di tengah pergumulan ini. 求你饶恕我们，如果一向以来我们在痛苦当中的错误的建立信心， Terlalu banyak kami mengeluh dan merasa tidak terima dan tidak bisa menerima apapun yang sedang terjadi hari ini. 我们太多的发言言，并且一致的发言言关于当今的情形， Dan bahkan mungkin sempat di antara kami menuduh bahwa Tuhanlah yang menyebabkan hal ini terjadi dan Tuhan diam, tidak bercampur tangan. 甚至有些人责怪上帝，因为上帝袖手旁观，不会帮助。 Tuhan, firman-Mu memperlihatkan kepada kami 上帝，你的话语告诉我们， satu perjalanan iman yang sangat berbeda dari biasanya. 一个跟以往不同的信心路程， Bahwa kami harus melihat bahwa sejahtera Tuhan itu ada di tempat yang amat sangat kami anggap tidak baik. 那么上帝的平安就是处在我们任何的情形当中。 Tapi karena hati kami ditutup dengan begitu banyak keluhan, rasa marah dan kecewa sampai kami tidak bisa merasakan bahwa kesejahteraan itu sesungguhnya ada. 但是因为我们的心被各种的痛苦和压力所填满了，以致我们不能够看到这样的平安。 Tuhan buka mata rohani kami untuk kami dapat melihat hal ini. 主啊，求你打开我们的灵眼，好让我们能够看到这一切； Tuhan buka hati kami supaya kami dapat mengerti maksud Tuhan ini. 敞开我们的心，好让我们能够明白。 Dan kami akan berjalan sepanjang tahun ini dengan keyakinan iman yang teguh kepada Tuhan. 并且我们要靠着坚固的信心走完这一年， Sebab kami tahu pasti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. 因为我们相信上帝从不离弃我们。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉靠主的圣名祷告， Amin. 阿门。